Okey ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita kembali dalam PDPR online. Okey, hari ini untuk subjek kimia, saya akan menemani kamu, Cikgu Nurizan ya. Moto kimia mudah je. Okey, jadi kita masih lagi dalam bab 1 bab 1 iaitu tema dia proses kimia dengan tajuk keseimbangan redox. Okey, so minggu lepas Cikgu Nuriza dah membincangkan mengenai 1.3 sel kimia. Jadi untuk kali ini sel elektrolisis 1.4. Okey, Cikgu Nurizan pula akan membincangkan mengenai sel elektrolisis. Okey. Kita pergi kepada next. Okey, hari ini standard pembelajaran kita. So, habis je cikgu ajar, pastinya murid-murid, okey, kamu semua boleh menghuraikan elektrolisis. Okey, cikgu akan cover 1.41 menghuraikan elektrolisis. 1.4.2 menghuraikan elektrolisis sebatian lebur melalui aktiviti cikgu buat secara teori sahaja. Okey, dan 1.4.1.3 menerangkan faktor mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous melalui eksperimen insya-Allah ya. Okey, dan 1.4.5 insya-Allah akan dibincangkan oleh cikgu lain lah. Okey ya. Okey, so apakah yang anda tahu mengenai elektrolisis? Sebelum ni saya rasa kamu dah daripada sekolah menengah rendah form 1 sampai form 3 kamu dah tahu ya mengenai elektrolisis. Okey, elektrolisis secara umum je lah. Okey ya. Jadi kat sini kita akan terangkan, kamu akan belajar dengan lebih mendalam lagi lah. Okey ya. Okey, kita pergi kepada ini cikgu tunjukkan kamu sel elektrolisis lah. Okey ya. Okey, next pergi kepada sel elektrolisis. Okey, ini adalah saintis yang memperkenalkan mengenai elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, dia tu pada tahun 1834. Kamu belum lahir, cikgu belum lahir lagi ni, Michael Faraday, ahli sains Inggeris, okey, mengemukakan mengenai hukum Faraday. Okey, jadi beliau menamakan bahan kimia yang mengkonduksi elektrik sebagai elektrolit. Jadi perkataan term elektrolit ni kamu kena tahu dengan lebih jelas lah apa maksud elektrolit. Okey, kalau ikutkan Michael Faraday, hukum Faraday mengatakan bahawa bahan yang mengkonduksikan arus elektrik sebagai elektrolit dan yang tidak mengkonduksikan arus elektrik dikategorikan sebagai bukan elektrolit. Dan topik ni sebenarnya subtopik ni telah kamu sentuh masa kamu tingkatan 4 ya dalam topik sebatian ion dan sebatian kovalen. Nanti kamu nampak apa hubung kaitnya, apa perkaitannya ya. Okey, next kita pergi kepada sel elektrolisis lah. Sel elektrolisis. Okey ya. So sebelum kita pergi kepada sel elektrolisis dengan lebih mendalam, cikgu akan terangkan kat kamu mengenai elektrolit dan juga bukan elektrolit dan contoh-contohnya lah. Okey, so elektrolit ini adalah maksud dia. Jadi anak-anak cikgu minta lah. Okey, cikgu minta tolong kamu hafal ya elektrolit dan bukan elektrolit dari segi maksud dia. Okey, so elektrolit bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan, mesti ada leburan ataupun larutan aqueous. Nanti saya akan terangkan kamu apa beza antara leburan, apa beza dengan larutan aqueous. Dan kat sini elektrolit akan mengalami perubahan dari segi kimia dia. Itu maksud elektrolit. Okey, mesti mengalami perubahan kimia dia. Okey ya. Dan okey, manakala bukan elektrolit, okey, bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Dia tidak ada syarat. Semua keadaan maksudnya pepejal,
Cecair tak boleh. Okey, maksudnya dalam keadaan pepejal ke, dalam keadaan cecair ke, dalam keadaan leburan ke, okey, dalam keadaan gas ke. Maksud tu semua keadaan. So tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey ya. Okey, dan ini kenapa ya? Kenapa kita kata elektrolit ni dia boleh mengalirkan arus elektrik? Sebab dia ada ion bebas bergerak. Ion-ion dia bergerak dengan bebas. Itu reason dia. Manakala bukan elektrolit pula, kekal dalam bentuk molekul. Okay, kamu dah tahu dah daripada kita belajar form 4. Ion-ion tu macam mana rupa dia, molekul tu macam mana rupa dia. Okay, dan oleh kerana dalam keadaan kekal dalam molekul, tidak ada ion lah. Maksudnya tidak ada ion yang bebas bergerak. That's why lah dia tidak mengalirkan arus elektrik. Elektrolit boleh mengalirkan arus elektrik. Tapi dengan syarat dia leburan ataupun larutan aqueous. Okey. Tak ada masalah kan? Okey. Dan kita bekalkan kamu contoh-contoh dia lah. Okey, contoh-contoh untuk elektrolit. Okey, kita ada aluminium oksida. Kamu rujuklah. Okey, lambam 2 klorida. Okey, ini adalah sejenis alkali. Kalau kamu ingat, ini adalah tajuk garam kita belajar kan, lambam 2 klorida ni. Okey, natrium hidroksida sejenis alkali, asid hidroklorik asid, asid sulfurik asid dan asid nitrik asid. So kamu dah boleh nampak dah. Okey, golongan macam mana yang kita klasifikasikan dia, kelaskan kepada elektrolit. Okey, sebab kamu dah belajar mengenai sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, kat situ ada perkaitan dia. Manakala bukan elektrolit pula, apa contoh-contoh dia? Okey, kita ada glukosa kat sini. Ini adalah glukosa. Kamu boleh ingatkan ya, glukosa. Okey, kamu boleh juga rujuk dalam buku teks digital kamu. Okey, ada buku teks digital kamu semua ada. Jangan risau, dalam buku teks digital kamu dah ada. Okey, dan kamu boleh juga rujuk dekat peta pokok. Okey, peta pokok dalam buku teks kamu pada muka surat. Okey, muka surat 31. Boleh rujuk. Okey, dan ini adalah etanol, sejenis alkohol. Okey, ini adalah bromin. Kamu dah pernah jumpa dengan bromin. Dan ini adalah tetraklorometana, sejenis pelarut organik. Okey, so contoh-contoh bukan elektrolit. Dan cikgu harap kamu faham dan kamu boleh rujuk buku teks kamu. Buku teks ada peta minda. Okey, peta minda, peta pokok pada muka surat 31. Boleh rujuk dari situ. Okey, peta pokok dalam muka surat 31. Okey. Okey, so kat sini tengok ya, sebatian ion dikelaskan sebagai sebatian ion. Okey, dan sini sebatian kovalen. Kamu nampaklah perkaitan antara tajuk elektrolisis ni dengan tajuk tingkat tempat kamu. Okey, jadi jangan kamu sempitkan tajuk tingkat tempat, tingkat terlima. Tak ada. Kimia ni dia hubung kait ya antara satu bab dengan satu bab yang lain, so kamu lebih faham. Okey ya. Okey, kita pergi kepada contoh lah. Okey ya, contoh. Okey. Okey, dalam buku teks juga ada diberikan penerangan pada muka surat 32 tu. Okey, muka surat 32 tu ada diberi penerangan kenapa glukosa tu dikategorikan sebagai bukan elektrolit. Okey, so kamu kena hubung kaitkan dengan tajuk sebatian kovalen. Okey, apa ciri-ciri sebatian kovalen? Apa ciri-ciri sebatian ion? Okey. Okey, tengok kat sini contoh. Dalam buku teks kamu boleh rujuk muka surat 32 ya, muka surat 32. Okey, muka surat 32 buku teks kamu. Buku teks digital lah, sebab kita belum dapat buku teks lagi kan, buku teks digital kamu. Okey, so kat sini kenapa kita kata plumbum 2 bromida ni? Okey, contoh yang pertama cikgu keluarkan. Plumbum 2 bromida ni dia
adalah elektrolit. Okey, so apabila kita panaskan, kita kena buat pemanasan ya. Sebab pelambung bromida asalnya dalam keadaan pepejal. Jadi bila kita panaskan dia, dia akan melebur. That's why itu nama dia leburan. Kita panaskan pepejal pelambung 2 bromida. Asal dia serbuk dalam bentuk pepejal. So kita buat pemanasan. Okay, gunakan mangkuk pica ni, kita masukkan pelambung 2 bromida, kita panaskan dia, so dia akan melebur. So bila pelambung 2 bromida ni melebur, pepejal pelambung 2 bromida melebur, dia akan terurai kepada ion pelambung dan ion bromida. So Pb Br2 bila dipanaskan, pemanasan menghasilkan ion pelambung 2 dan ion bromida Br-. So kena ingatlah pelajar. Okey, ion pelambung 2, 2 plus, ion bromida Br-1. So kamu kena ingat. So ion-ion pelambung dan ion-ion pelambung 2 dan ion-ion bromida ni akan berada dalam mangkuk pica ni. Sebab tu dia boleh konduksi arus. Bila kita sambungkan kepada elektrod karbon, pada ketika mentol ni akan menyala. Itu daripada inference dia, mentol menyala lah. Okey, mentol menyala. Okey, sebab dia adalah elektrolit. Pemerhatian dia mentol menyala, inference-nya pelambung 2 bromida ni adalah elektrolit. Okey, boleh mengalirkan arus elektrik. Okey ya, faham ya? Okey, ini contoh-contoh untuk sebatian ion. Okey, kita pergi kepada natrium klorida juga. Okey, natrium klorida. So, dalam bentuk larutan. Larutan ya. Tengok betul Encik fokuskan kepada perkataan larutan. So, bila larutan bermaksud natrium klorida dalam bentuk serbuk tu dilarutkan ke dalam air. Barulah dapat larutan natrium klorida. Ada mengandungi air. So, bila ada air, itu dia punya penambahan dari segi ion-ion yang terdapat dalam larutan natrium klorida. So, natrium klorida sendiri, dia mengandungi ion natrium kat sini ni dan ion klorida. Okey, kat ion natrium dalam ion klorida of course lah daripada natrium klorida. So, kat sini kamu perhatikan ada ion hidrogen dan ada ion hidroksida. So, daripada mana datangnya ion hidrogen dan ion hidroksida? Datangnya daripada air. Air ya, daripada H2O. Sebab tu bila larutan, bila kita nak buat larutan, so dia mengandungi ion hidrogen dan ion hidroksida. Itu beza. Cikgu kata beza antara leburan dengan larutan. Kalau leburan, bahan tersebut dipanaskan sehingga dia melebur tanpa kita masukkan air, tanpa kita tambahkan air. Tetapi kalau larutan, bahan tersebut, contohnya kalau natrium klorida ni, kita kena larutkan bahan tersebut dalam air. So, bila ada air adalah penambahan dari segi ion hidrogen dan ion hidroksida. So, kat sini kita buat kesimpulan. Kenapa dikategorikan sebagai elektrolit? Elektrolit sebab dia ada ion-ion yang bebas bergerak. Ion-ion bebas bergerak. Jadi, kamu fahamlah elektrolit tu yang macam mana. Okey, contoh-contoh elektrolit tu macam mana. Okey so cikgu harap kamu boleh rujuk kepada buku teks digital kamu pada muka surat 32 penerangan. Memang sangat jelas kat situlah. Okey so itu kamu boleh buat perbandingan antara elektrolit dan bukan elektrolit lah. So kat sini kamu juga nampak mentol tu menyala. Okey, mentol tu menyala. Okey Next, okey. Cikgu kat sini pun tadi cikgu kata tadi ada peta pokok tadi kan. Ni peta pokok. Muka surat 31 tadi, pada muka surat 31 tadi ada peta pokok yang memberi contoh okey mengenai elektrolit dan bukan elektrolit ya. Kamu boleh rujuklah. Okey, sebatian ion elektrolit kita bahagi kepada dua, itu sebatian ion dan juga asid dan alkali. Okey, pepejal memang tidak boleh konduksi arus lah. Sebab dia, ion-ion dia ada ion tapi dia tidak bebas bergerak. Dia ada ion tapi dalam keadaan pepejal. Kalau keadaan pepejal kan susunnya dia padat tersusun. Ada ion-ionnya tapi dia tidak bebas bergerak. Dia ada ion tapi tak bebas bergerak. Jangan salah faham. Okey, dalam keadaan pepejal memang tak boleh konduksi arus.
Sebenarnya dia ada ion tapi ionnya tidak bebas bergerak. Okey. Manakala leburan, tadi cikgu dah bincang kamu leburan dengan juga larutan, okey, boleh mengkondaksikan arus elektrik sebab dia terdapat ion-ion yang bebas bergerak. So sebatian ion ya. So contoh elektrolit yang sangat jelas. Okey, sangat jelas dia. Okey, manakala bukan elektrolit pula, sebatian kovalent, confirm tak boleh kondaksi arus. Okey, sebab dia tidak ada ion yang bebas bergerak pun, dia wujud dalam bentuk molekul. Dalam bentuk molekul, tidak ada ion yang bebas bergerak. So, contoh yang paling nyata sebatian kovalent, bukan logam dengan bukan logam. Ingatkan balik ya tajuk form 4 kamu. Okey, elektrolit juga kita boleh ambil sebagai asid dan juga alkali. Tapi dengan syarat, ini kita boleh tengok dalam tajuk asid dengan alkali lah. Tajuk asid base dan garam kan. Okey, so kalau mesti dengan air lah, tanpa kehadiran air juga, kalau dia kata asid etanoik kering. So tak ada air. So kalau tidak ada air memang tidak boleh kondaksi arus jugalah. Sebab tiada ion yang bebas bergerak. Kalau dalam keadaan kering. Tanpa air ni maksudnya kering dah. Sebab tu kena baca soalan tu betul-betul. Ada air ke tak ada air? Kalau kata lembab je, ada air. Kalau kering ke dry tak boleh. Okay, ya. And then kalau asid dan alkali dengan kehadiran air, walaupun kataan lembab saja, lembab ya, lembab. Okey. So bila dia ada air, dengan kehadiran air, asid dan alkali itu dia akan mengayon. Dia akan mengayon, so dia akan menghasilkan ion hidrogen. Jadi ion hidrogen tu dia bebas bergerak. So dia akan, asid tersebut akan mengkondaksikan elektrik. So dikategorikan sebagai elektrolit. Okey, cikgu harap kamu faham ya. Okey. Dengan lebih jelas lagi boleh tanya dengan guru mata pelajaran masing-masing lah. Okey. Kita pergi kepada perbandingan. Okey. Satu lagi perkataan yang kamu akan jumpa dalam ataupun term yang kamu akan jumpa dalam subtopik 1.4 ni, elektrolisis ni adalah mengenai konduktor. Okey, konduktor. Pernah dengar daripada darjah 6 kot kan konduktor ni kan. Konduktor ni. Apa beza antara konduktor dengan elektrolit? Konduktor ni, okey. Semua tahu kalau cikgu tanya, bagi satu contoh konduktor. Semua boleh angkat tangan ni. Okey, so konduktor cikgu ingatkan semulalah bahan ya. Bahan yang mengkondaksikan elektrik juga. Tapi dalam keadaan pepejal ataupun leburan. Dan dia tidak mengalami perubahan kimia. Kalau elektrolisis tadi mengalami perubahan kimia. Okey. Mengkondaksikan elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Maintain je perubahan kimia, dia punya sifat kimia dia. Ini elektrolit yang tadilah. Bahan yang mengkondaksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan. Okay, dia keadaan pepejal tau. Ini pepejal ni. Ni. Dia leburan dengan larutan aqueous dan mengalami, pentingnya mengalami perubahan kimia. Dia sifat kimia dia berubah. Yang ni sifat kimia dia tetap. Itu beza antara konduktor dan elektrolit. Okey, konduktor dan elektrolit. Dan dalam buku muka surat 32 tu diberi contoh dia lah. Okey, beberapa contoh dia kan. Okey. Okey. Ya, ini dia punya perbandingan dia. Okey, konduktor mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami perubahan penguraian dia, maksudnya perubahan kimia dia lah. Okey, elektrolit mengalami juga, mengalirkan arus elektrik juga tapi mengalami penguraian kepada juzur unsur-unsurnya. Juzuk unsur-unsurnya. Nanti kita akan bincang dengan lebih jelas lah apa maksud juzuk unsur-unsurnya. Konduktor, okey, kenapa dapat mengalirkan arus elektrik? Kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Itu perbandingan dia. Okey, elektrolit dia ion yang bebas bergerak. Terus tengok tu. Ion. Ini elektron. Okay. So, konduktor. Dia dari segi kondaksian elektrik dia semakin berkurang apabila suhu dia semakin meningkat. Okay. Kondaksian dia semakin kondaksian elektrik lah. Semakin berkurang apabila suhu dia semakin meningkat.
Manakala untuk elektrolit, kalau konduksian dia elektrik dia semakin bertambah sebila suhu semakin meningkat. Itu perbandingan antara konduktor dengan elektrolit. Okey konduktor dengan elektrolit kamu tahulah. Dan contoh yang diberikan adalah banyak lagi contoh lainlah. Okey, logam kita ada macam magnesium, aluminium, zinc, kuprum, okey, dan juga grafit. Okey, dan juga grafit ya. Okey, dan untuk elektrolit tadi saya telah bincang tadi sebatian ion, okey, dan juga asid dan juga alkali. Okey, cikgu harap kamu nampak perbandingan antara konduktor dan elektrolit ya. Boleh rujuk pada muka surat 32. Okey, muka surat 32 buku teks kita lah. Nak baca dengan lebih lanjut memang huraian dia sangat jelas lah. Okey ya. Tak ada masalah. Okey, dan masih lagi kita bila kita bincang tajuk ni memang ada kaitan dengan tajuk sebatian ion dan sebatian kovalen lah. Okey ya. Okey, next kita pergi kepada sedikit aktiviti lah. Okey, untuk memanaskan mata-mata yang dah semakin layu kan dengan cikgu bercakap saja kan. Okey, so boleh kita kat sini buat dalam kumpulan. Tapi kita dah dalam keadaan macam ni mana boleh buat kumpulan kan. Tapi kamu boleh berbincang dengan kawan kamu, tak ada masalah. Okey, jadi kita buat dah dalam bentuk kita buat individu je lah macam mana kan. Okey, keadaan kita macam ni. Okey, dia kata so kamu pilihlah satu bahan X yang untuk dikaji. Okey, sama ada bahan tu boleh okey, kat sini dia suruh kita tengoklah boleh menyalakan mentol ke, maksudnya boleh mengkonduksikan arus lah. Okey ya, so pepejal. Kat sini pepejal, kuprum 2 klorida ni sebatian ion. Tapi oleh kerana dia pepejal, so memang dia tidak boleh konduksi arus lah. Tidak mengkonduksikan arus ya. Cikgu terus bincang lah. Mengkonduksikan arus elektrik. Alah, panjang cikgu pangkah je lah kan. Okey, pangkah. Sonang ya cikgu. Susah. Okey, pepejal glukosa. Glukosa pun tak boleh juga sebatian kovalen. Tak boleh. Pepejal juga asid. Memang tapi asid tapi pepejal. Tak boleh juga, tidak ada air. Amonia aqueous. Amonia aqueous. Amonia aqueous boleh. Okey, boleh konduksi arus. Cecair heksana. Cecair. Tapi heksana ni sebatian kovalen. Tak boleh. Okey, cecair. Etanol. Etanol ni sebatian kovalen. Memang tidak ada ion. Walaupun dia cecair. Tak boleh. Tak boleh konduksi arus dalam keadaan, dalam semua bentuk keadaan dia. Maksudnya, pepejal, cecair, gas. Okey, tak boleh. Leburan ke tak boleh. Okey, so satu saja itu. Amonia aqueous, larutan amonia. Okey, so bulat sikit mata lah tu. Okey, cikgu dah bincangkan aktiviti satu hash ni. Okey, harap kamu boleh fahamlah. Okey ya. Okey, ini kalau kita buat eksperimen lah. Okey ya, bentangkan sama ada menyala ataupun tidak, kenapa. Okey, dan kita pilihlah mana elektrolit dan bukan elektrolit. Okey ya, boleh buat lah, kamu boleh buat seorang kamu kat yang dia buat dalam bentuk individu. Dan kamu cari kenapa. Kalau tak faham boleh rujuk dengan guru kimia kamu lah. Okey ya. Okey, saya cikgu nak pergi kepada elektrolisis. Kita masuk kepada elektrolisis. Tadi baru intro dia lah. Intro mana elektrolit. Okey, apa elektrolit? Okey. So kita pergi kepada elektrolisis untuk sebatian lebur lah. Sebab ada dua jenis elektrolisis nanti. Elektrolisis sebatian lebur dan elektrolisis larutan aqueous. So cikgu akan fokuskan dulu mengenai elektrolisis sebatian lebur. Sebatian yang dileburkan. Okey ya. So sebelum tu duk belajar cakap elektrolisis apa maksud elektrolisis tu cikgu? Kan popek elektrolisis. Tapi apa maksud elektrolisis tu? So minta pelajar hafalkan ataupun ingat cara tak payah. Actually kalau kamu faham kamu tak perlu hafal kan. Dalam SPM ni biasanya maksud elektrolisis soalan AC satu markah lah. Okay. So elektrolisis adalah satu proses. Okay, sebab itulah dia berada di bawah proses kimia. Sebab dia ada sejenis proses uraikan sebatian kimia iaitu elektrolit lah.
kepada juzuk-juzuknya apabila arus elektrik mengalir melalui dia. Proses penguraian sebatian kimia iaitu elektrolit kepada juzuk-juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Boleh rujuk pada muka surat dalam buku teks kamu, muka surat berapa cikgu? Muka surat 34. Okey. Muka surat 34. Ada dia punya maksud elektrolisis. Okey, tengok dalam buku teks kamu. Boleh rujuk buku teks. Okey. Dia tanya apa elektrolisis? So boleh ingatlah. Proses penguraian sebatian kimia. Okey. Iaitu elektrolit kepada juzuk-juzuknya apabila. Mesti ada apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Maksudnya kita kena bekalkan arus. Kata bekalkan arus, elektrolisis tak berlaku lah. Proses elektrolisis tak berlaku. Okey ya. Jadi apabila kita bekalkan arus, apa yang berlaku sebenarnya? Okey, jadi apabila arus kita alirkan dalam elektrolit itu melalui kepada elektrolit tersebut, ion-ion akan bergerak bebas. Nanti kita tadi cakap macam contoh tadi kan plumbum 2 bromida. So bila kita panaskan dia akan mengayun kepada ion plumbum dan ion bromida. Jadi ion plumbum dan ion bromida, ion plumbum 2 dan ion bromida tadi akan bergerak bebas. Dan ion-ion ini kita kategorikan pada anion, nama famous lah, nama glamour untuk ion negatif anion. So contoh kita dah belajar dan tajuk formula persamaan kimia, ion klorida, ion hidroksida, ion apa lagi kita ada ion apa kita ada lagi ya, ion oksida kan, apa lagi kita ada ion iodida, ion bromida. Okey, itu ion negatif lah, kita namakan dia ion anion, ion negatif. Mana ya, di mana dia akan bergerak ke anode. Senang cikgu cakap, anion anode, anion anode. Okey, dan manakala cation iaitu ion positif dia macam tadi kita buat plumbum ion bromida, plumbum 2 bromida, ion plumbum lah. Ion hidrogen, ion cuprum 2, ion argentum, apa lagi ion positif yang kita belajar? Ion natrium, okey, ion magnesium. So dia dikategorikan sebagai cation. Cation iaitu ion positif yang mana akan bergerak ke katot. So, K ke K. AA ke K. Senang cerita kan? Anion ke anode, cation ke katot. AA ke K. Bukannya nak berpusing-pusing. Nanti pelajar dia confuse. Cikgu, anion pergi mana? Anion pergi anode lah sebab A dengan A. K dengan K. Sebab tu kata-kata kimia ni mudah je. Kan? Tak ada bersakit kepala langsung. Jangan risau, okey? Kamu jangan risau. Okey, so kita tengoklah apa yang dimaksudkan dengan anode dan katot. Okey ya, senang saja. So kita tengok contoh elektrolisis untuk leburan plumbum 2 bromida. Nanti kalau kamu masuk ke sekolah nanti, kita akan buat eksperimen inilah. Memang tiap-tiap tahun kita buat eksperimen. Memang elektrolisis leburan. Cikgu kamu tengok fokus sebab cikgu fokus sekarang hari ini untuk leburan. Plumbum 2 bromida, tak kisah apa-apa nama bahan kimia yang digunakan. Okey, tapi kita selalu gunakan leburan plumbum 2 bromida. Okey, plumbum 2 bromida. Okey ya. Okey, so kalau aktiviti makmal semua adalah kamu boleh rujuk dekat aktiviti makmal 1A. Jadi cikgu ajar secara teori je lah dulu kan. Nanti masuk makmal nanti insyaAllah dan masuk sekolah kita akan buat insyaAllah. Okey. Jadi tujuan dia mengkaji elektrolisis leburan plumbum 2 bromida lah. Okey, bahan kita serbuk plumbum 2 bromida. So, radasnya ada bika, mangkuk pijak. Okey, semua kamu kenal lah kan. Mentol, ada bateri. Okey, bateri kat sini. Ada mentol kat sini, gambar rajah dia. Ada elektrokarbon, ini elektrokarbonnya. Okey, ada wire penyambung, ini wirenya. Ada klip wire kan. Okey, kemudian ada switch kat sini. Okey, tungku kaki 3. Okey, kat sini. Lepas tu ni mangkuk pijak.
Okey, segitiga tanah liat yang bulat ini. Okey, dan penuh Bunsen yang ini simbol untuk penuh Bunsen. Okey, so ini prosedur dia lah, langkah-langkah dia. So katakan isikan mangkuk pija dengan serbuk plumbum 2 bromida sehingga setengah penuh lah, isikan ke dalam mangkuk pija ni lah. Lepas tu kita letakkan mangkuk pija ni di atas segitiga tanah liat pada tungku kaki 3. Letakkanlah. Sebab kita kena buat pemanasan dahulu. Nak jadikan serbuk plumbum bromida tu sebagai leburan. Okey ya, so kita akan sambungkan elektrokarbon pada bateri, mentol dan Swiss seperti pada rajah ni lah. Rajah 1.24. Kemudian kita panaskanlah sebab supaya dia lebur, kita panaskan serbuk plumbum 2 bromida sehingga dia lebur. Kita guna penuh Bunsen lah. Kemudian kita akan celupkan, bila dah lebur kita akan celupkan elektrokarbon tadi, okey, kedua-dua elektrokarbon tadi ke dalam leburan. Itu panggil dia leburan. Plumbum 2 bromida dan hidupkan Swiss untuk melengkapkan litar lah. Mestilah Swiss ada kan? Kalau tak ada Swiss macam mana kita nak tengok apa pemerhatian dia, apa yang berlaku, tak hidupkan Swiss. Cuma kita perhatikan dan rekodkan apa perubahan yang berlaku pada anode. Okey, tak mudah tahu tadi anode tu apa kan? Okey, selepas 5 minit matikan Swiss. Kita matikan Swiss dan kita tengok apa yang berlaku kepada anode tadi lah. Kita tuangkan leburan plumbum bromida tadi ke dalam sebuah bika. Sebab tu perlukan bika. Perhatikan apa yang terbentuk pada anode dan pada katot dan kita rekodkan pemerhatian dia. Kita rekodkan pada rekodkan pemerhatian dia lah. Okey ya. Okey, nak. Okey, boleh ha? So, minta tolong kamu ingatlah prosedur. Tapi kalau prosedur ni kita dah biasa buat, bila kita buat eksperimen di makmal, kamu dah biasa, kamu akan tak ada masalah untuk menulis prosedur ini dengan betul. Okey ya. Okey, so kita tengok ya apakah pemerhatian dia, inference dia untuk elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Okey ya. So kat sini tengok keputusan dia, kita akan rekodkanlah apa yang berlaku di anode. Okey, apa yang berlaku di katot. Okey ya. Pemerhatian, okey, di anode, di katot, inference dia. Okey, selalunya kita akan bincangkan apakah ion yang bergerak ke katot, ke anode semasa elektrolisis. Tuliskan setengah persamaan yang berlaku di katot, di anode. Kena pasti hasil yang terbentuk di anode dan katot. Okey, terangkan bagaimana hasil itu terbentuk pada anode dan katot dan persamaan ion keseluruhan yang mewakili elektrolisis leburan plumbum 2 bromida, BBBR2. Okey, kalau kamu perhatikan kat sini ya, dan pengalaman cikgu lah, okey. Soalan yang dibincangkan dalam eksperimen ini adalah soalan yang akan keluar dalam peperiksaan, ujian. Inilah bentuk-bentuk soalan dia. Okey, namakan ion, buat persamaan setengah, apa yang terbentuk, nama hasil, terangkan macam mana kamu kata hasil itu terbentuk dan persamaan ion keseluruhan. Dan sebenarnya benda ini kamu dah belajar sebelum ini. Semuanya benda kamu dah belajar sebelum inilah dalam topik persamaan ion, persamaan setengah di katot dia semua dah belajar sebenarnya. Okey, persamaan setengah pengoksidaan, persamaan setengah penurunan, kamu dah belajar dah. Okey, cuma kita applykan dalam topik subtopik untuk elektrolisis. Okey. Ya. Dan kat sini adakah? Okey ni, tahukah anda ni? Okey, elektrod karbon dan elektrod platinum adalah elektrod lengai. Lengai, what is mean by lengai? Apa lengai tu ha? Lengai itu bermaksud elektrod yang tidak bertindak balas dengan elektrolit. Bila kita masukkan ni elektrod kita ada dua batang ni, biasanya kita gunakan kuprum pula, Allahu akbar. Okey, kita gunakan elektrod karbon. Apa ni cikgu, elektrod rupa macam ni cikgu, entahlah, Allahu akbar, minta maaf lah kan. Ni elektrolit dia kan, ini elektrolit dia, ini elektrod kita. Elektrod karbon, kita gunakan karbon lah. Kenapa? Sebab dia adalah elektrod yang lengai. Maksudnya elektrod karbon ni tidak bertindak balas dengan elektrolit yang kita gunakan. So kalau tidak ada karbon, kita boleh guna platinum. Tapi selalunya kita guna karbon lah, sebab karbon ni murah dan senang diperolehi dengan, kalau compare dengan platinum kan kamu tahulah. Okay, karbon dia ni murah dan senang diperolehi. So kat sini pentingnya perkataan lengai, elektrod yang tidak bertindak balas dengan elektrolit. Okey ya. So kita pergi kepada
ada, cikgu nak bincangkanlah apa yang berlaku dalam semasa proses elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Okey, cikgu akan terangkan satu-satu kat kamu lah. So, minta tolonglah kamu fokuskan ya, sebab memanglah yang kita ajar ni semua benda-benda yang penting. Okey ya. Okey, kat sini, okey, so gambar rajah tadi cikgu dah ajar kat kamu di mana, okey, Swiss, mentol, whatever semualah kan. Okey, kat sini elektrod yang digunakan tu itulah, so konduktor elektrik yang bersifat lengai, tadi cikgu dah bincangkan apa maksud lengai. Okey, so elektrolit yang kita gunakan adalah leburan plumbum 2 bromida, ia sejenis batian ion, tapi cikgu kat sini fokus untuk leburan dahulu. Leburan dahulu hari ni ya. Okey, lepas tu, so bila kita leburkan plumbum 2 bromida sebab asalnya dalam bentuk serbuk. Okey, so bila kita leburkan plumbum 2 bromida, so PbBr2. So bila kita panaskan dia, okey, dia akan melebur mengion kepada ion plumbum dan ion bromida. Kena ingatlah charge tau. Ni mesti ingat lagi charge. Okey, rujuk kepada R2K. Kita ada R2K tu. R2K kita ada. Okey, ion plumbum Pb2+, ion bromida Br-1. Okey, so dah cikgu dah terangkan tadi anion, okey, ion yang bercharge negatif iaitu ion bromida. Cation, ion yang bercharge positif kat sini adalah ion plumbum 2. Kena sebut tahu ion plumbum 2. Kalau kita buat dalam bentuk namakan ion plumbum, kena eja kalau namakan tahu. Okey, dalam Roman kena 2. Okey, plumbum 2. Okey, ion bromida, ion plumbum 2. So, ini is cation, ini is anion. Jadi, cikgu dah cakap tadi, kalau anion, dia akan ditarik ke anode. A dengan A kan. Anion ke anode. So, apa yang berlaku di sana? Okey. So, sebelum itulah, apa maksud anode dulu? Anode adalah elektrod yang disambung kepada terminal positif. Kalau kamu tengok kat sini, yang mana tu anode kita? Yang panjang lah. Yang panjang ni anode. Yang panjang tu anode ya. Kalau simbol dia yang panjang tu anode. Okey. Di mana tempat kita buang elektron. Dia menyenangkan di sebelah tempat buang elektron. Tempat kita nak buang elektron. Ingat. Okey. Dah diberikan satu senang nak hafal. Oh, tempat buang elektron macam tu. Okey, di mana katon? Okey, cation pula dia akan move ke katon. So, katon tu apa? Katon adalah elektrod yang disambung kepada terminal negatif. Kalau dalam simbol tu dia pendek ni. Ni yang pendek ni. Katot belah sini ni pendek ni. Okey, yang pendek simbol dia. Okey, dan dah telah ringkaskan tempat terima elektron. Tempat terima elektron. Katot terima elektron. Okey, cikgu kenanya belajar perkataan T ni kan. T ni dalam huruf kataan katot ni ada T. T ni terima elektron. Cikgu ingat macam tu, senang. T terima elektron. Bolehlah, ini sebagai nak ingatkan kita saja kan. Kalau yang siapa yang dah memang cepat ingat tak ada masalah. Kan cikgu confuse lah cikgu. Katot tu benda pula cikgu. Katot tempat yang terima elektron. Kalau katot terima elektron, anode mestilah tempat buang elektron lah. Simbol dia panjang dengan pendek. Okey ya. So kalau untuk sel elektrolisis ni perubahan tenaga dia, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Senang je. Nama dia elektrik, elektrolisis. Elektrik. So, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Dan cikgu nak ingatkan semula lah, kalau yang sebelum ni Cikgu Noriza ajar 1.3 sel kimia, perubahan tenaga dia tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Itu beza. Nampak kan? Kamu akan nampak perbandingan antara sel elektrolisis dengan sel kimia. Cikgu saja disebut, nanti kamu akan belajar lah. Okay? Kamu akan belajar nantilah perbandingan dia. Okey ya, so kamu faham kat sini ya. Mana anode, mana katot, apa anion, apa contoh cation, kamu dah diberi maklum kan ya. Okey, kita tengok sebenarnya apa yang berlaku. Okey, first kali bila kita dapat soalan mengenai elektrolisis, semak dululah sama ada dia leburan ataupun larutan. So hari ni cikgu fokus leburan, tengok bahan kimia dia apa. Plumbum bromida ke, natrium klorida ke, plumbum iodida ke. Itu yang kena first kali kamu tengok. Lepas tu kamu tentukan dia sama ada terminal, mana terminal positif, mana terminal negatif. Cek lah.
Dia bagi contoh lah elektrokarbon A, elektrokarbon B kan, contoh lah kan. Jadi kamu tahulah, okey, elektrokarbon A ni cathode, elektrokarbon B ni anode, contoh lah. Okey. So cathode adalah terminal negatif yang pendek ni. Anode yang positif ni kan, yang panjang ni. Okey, dah ada kat sini dah. Kenal pasti dulu. Okey, lepas tu, okey, tuliskan semua ion yang hadir. Yang hadir. Memang soalan katanya ni. Cikgu akan tanya, okay, tuliskan semua ion ataupun namakan. Itu beza dia. Kalau tulis, kamu kena tuliskan. Kalau nama, kamu kena eja je lah. Nama kita ejakan. Okay, nama ejakan. Okay, semua ion hadir dalam leburan. So, leburan tak ada air. Tu yang cikgu nak kena kamu ingatkan, tu tak ada air. So, plumbum bromida tu bahan kimia dia. Okay, so kamu senaraikan saja, iaitu ion plumbum 2 dan ion bromida. Kalau tulis, senang je, tulis je lah. Kalau namakan, eja lah nama dia. Ion plumbum 2, ion bromida. Faham tu kan? Kalau cikgu nak buat ion plumbum 2, kalau tulis ya, plumbum 2, ion bromida. Okey, harap-haraplah muat. Okey. Okey, itu kalau tulis. Okey, kalau tulis. Kalau nama, nama. Okey. Okey, kalau namakan ya. Okey, lepas tu kita pergi kepada, okey, tuliskan formula ion yang tertarik di anode dan di cathode. Yang tertarik, of course lah. Okey, yang tertarik, Allah cikgu udah contek kat situ, harap nampak lah kan. Okey, so kita ada ion plumbum 2 dan ion bromida. Okey, so tadi kita cakap ada, kalau anion, iaitu ion negatif, iaitu ion bromida dalam contoh ni, dia akan tertarik ke anode lah. Jadi di anode ion bromida. Manakala di cathode ion cation lah, iaitu ion plumbum 2 akan tertarik ke cathode. Okey, kalau nak formula, tulis formula. Kalau dia kata namakan, ikut arahan soalan. Ikut arahan soalan. Okey. Cikgu terus ajar cara teknik menjawab sekali lah. Okey, tuliskan persamaan setengah. Yang berlaku di cathode dengan di anode. Senang je lah. So, kita rujuklah apa yang ada di anode. Okey, dah ajar dah sebelum ni. Okey, mungkin cikgu dah ajar kamu macam mana nak buat dia. So, kalau cikgu ajar balik kamu macam mana tulis dia. Okey, ion bromida. Kamu ada ion bromida kan? Okey, ion bromida. Kalau ikutkan konsep yang cikgu ajar, kalau dia adalah anion. Anion kerjanya akan derma elektron. Okay, dia akan derma elektron untuk membentuk molekul bromin Br2. Terpulang macam mana cikgu kamu ajar kan. Okay, so untuk balancekan equation, bromin kat sini dia ada 2. Kat sini baru 1 je, kita letak 2. So 1 ion bromida akan derma 1. Sekarang ni kita ada 2 ion bromida, so dia akan derma 2. Macam tu je letak dia. Okay, kemudian tanda negatif ni kita nak supaya dia hilang, kita letak dia ke sana. Bawa dia ke sana. Kalau cikgu ajar konsep macam itulah. So, kita letak 2 Br minus anak panah Br2 tambah 2 elektron. Terpulang pada kamu cara kamu nak hafal macam mana. Okay, kamu nak ingat macam mana. So, ini yang berlaku dekat anode. Okey, manakala dekat cathode, kita ada ion plumbum 2. Ion plumbum 2 ialah cation. So, cation kerjanya terima elektron. Berapa banyak elektron yang nak diterima bergantung kepada kat sini. Berapa bilangan dia punya charge kat sini. So, 2 lah. So, menghasilkan plumbum saja, atom plumbum. So, simple je. Dan benda ni dah ajar dalam yang awal-awal kita belajar, basic itu. Sebab tu cikgu kata kena faham daripada awal. Okey. Okey, so pemerhatian yang berlaku di anode dan di cathode, pemerhatian dia, apa hasil dia lah? Kita rujuk kepada hasil. Hasilnya di anode bromin, hasilnya di cathode plumbum. Bila pemerhatian kita nampak dari segi color dia. Okey, kamu nampak di anode gelembung gas berwarna perak terbebas. Gelembung gas. Okey, gelembung gas akan terbebas dekat. Kenapa perak? Sebab memang kan plumbum pula bromin kan, gas bromin kan berwarna perang. Cikgu pernah suruh kamu hafal. Okey, KPU, KPP kan, KPU kuning perang, perang. Okey, bromin warnanya perang. So gelembung gas perang terbebas. Manakala di cathode, kamu tahulah plumbum warnanya kelabu. So logam kelabu terenap, pepejal kelabu terenap. Kat sini kan nampak ada benda berwarna kelabu akan terenap nanti. Okey, pepejal kelabu terenap. Itu pemerhatian dia. Okey, so dah terjawablah.
untuk soalan yang pasal kita punya soalan dalam perbincangan tadi. Okey ya. Okey, dan sedikit lagi mengenai inference dia. Okey, inference dia. Okey, yang kamu kata ada gelembung gas perang tu sebenarnya apa? Kita nampak gelembung gas perang. Inference-nya apa terhasil di situ? So, gas bromin terbebas. Dekat anode tadi kan, kalau kita buat persamaan kimia, ni nampak ni gas bromin terbebas. Manakala di cathode, kamu nampak logam kelabu terenap tu sebenarnya apa? Sebenarnya logam plumbum terenap. Itu inference dia. Okay, kamu kena faham, okay, beza, kena tahu nak buat pemerhatian dengan buat inference dia. Itu pemerhatian apa yang kamu nampak. Inference dia, hasil daripada pemerhatian kamu nampak tu apa? Gelembung gas perang. Okay, so inference-nya gas bromin. Okay, okay, kamu nampak kawan kamu pakai baju baru. Okay, baju dia baru. Okay, inference dia okay, baju raya dia. Itu dia punya inference dia. Okay, so dah settle untuk leburam plumbum bromida. Cikgu harap kamu boleh buat dengan baiklah untuk nak menerangkan elektrolisis yang berlaku dalam leburam plumbum 2 bromida. Okay, Okey, so persamaan setengah yang berlaku di kathod dan di anode kita nak kaitkan dengan elektrolisis. Nak kaitkan elektrolisis pula cikgu. Nak kaitkan dengan redox. Sebab kita masih dalam tajuk redox. Kat mana tu cikgu? Okey, kat mana tu redoxnya tu? Okey, so bila kita buat persamaan setengah di anode, persamaan setengah di kathod, so kat sini kita akan buat tadi kan derma elektron. Derma elektron, okey, derma elektron. So bila derma elektron, proses apa? Pengoksidaan. So kita boleh tengok dari segi derma elektron ataupun buang elektron ataupun hilang elektron. Okey, pengoksidaan. Ataupun kamu boleh tengok dari segi nombor pengoksidaan, boleh juga. Okey, ingat balik ya, cikgu ajar kamu tu, cikgu punya apa? Cikgu punya jadual magic cikgu, oxidation, reduction. Okey, O, E, no, tambah, tolak, meningkat, tolak, tambah, berkurangkan. Okey, kalau kita tengok pengoksidaan ni lah, pengoksidaan. So, dari segi elektron, ni derma elektron kan, dia derma elektron. Pengoksidaan lah. So, ion bromida mengalami pengoksidaan. Dan kamu juga boleh tengok dari segi nombor pengoksidaan. Dah belajar dah how to get nombor pengoksidaan dia kan. So nombor pengoksidaan ion bromida kat sini tolak kosong. Tolak kosong, astagfirullahalazim. Tolak 1. Tolak 1, okey. Charge bagi ion bromida, Br tolak 1. Okey, so nombor pengoksidaan dia tolak 1. Okey, nak sebut tolak 1, nak sebut tolak 1 tapi tersebut kosong. Minta maaf ya. Okey, kemudian bromin dia adalah jenis molekul. Peraturan nombor berapa kan? Nombor pengoksidaan bagi molekul atom kosong. So tolak 1 kepada kosong. So dia akan bertambahlah. So kalau bertambah, nombor pengoksidaan bertambah, proses apa? Memang proses pengoksidaan pun. So ion bromida mengalami pengoksidaan. Okey, bahan yang dioksidakan ialah ion bromida. Ion bromida. Okey? Itu yang berlaku di anode lah. Sebab tu kita kata dia redox. Okey? Okey, di mana di cathode pula tadi kita dah buat tadi ion plumbum 2 iaitu kation, dia akan gain elektron, terima elektron. Terima elektron menghasilkan atom plumbum. So terima elektron ni, elektron terima elektron. Proses apa? Penurunan. So penurunan. Proses penurunan sebab dia terima elektron. Dan kalau kamu perhatikan dari segi nombor pengoksidaan, ion plumbum positif 2. Kat sini kosong. So daripada positif 2 kepada kosong berkurang. Nombor pengoksidaan dia berkurang. So confirm lah. Nombor pengoksidaan berkurang ni, nombor ni. Pengoksidaan berkurang dia adalah memang penurunan. So elektrolisis dalam leburan plumbum bromida adalah satu contoh redox di mana ada berlakunya proses pengoksidaan, ada berlakunya proses penurunan. So kat sini ion plumbum 2 mengalami penurunan. So bahan yang diturunkan ialah ion plumbum 2.
Okey, so cikgu nak ajar sekali lagi cara untuk nak menulis persamaan ion keseluruhan. Okey, persamaan ion keseluruhan dia. Okey, dah ajar sebelum ni pun, tapi tak apa, kita ingatkan balik. Okey, so kita buat balik tadi 2Br minus anak panah Br2 tambah 2 elektron. Manakala dekat katod Pb2+ tambah 2 elektron menghasilkan Pb. Okey, cikgu dah ajar katakan kalau dia punya elektron dia sama, bilangan elektron dia sama ni, nampak tak dia sama ni kan? So kita boleh potong dia. Kalau tak sama, kita dah harapkan supaya persamaan tu sama. Jadi kita nak campurkan dua persamaan kimia ni. Okey. Kita buat anak panah. Okey, ini sebelum anak panah. Okey, sebelum anak panah ni. Okey, ini pun sebelum anak panah. Letak sebelum anak panah. Okey, ini selepas anak panah. Ini pun selepas anak panah. Letak selepas anak panah. Okey. So 2Br minus tambah Pb12 anak panah Br2 tambah dengan Pb. So inilah yang dikatakan persamaan ion keseluruhan. Jadi terjawablah semua perbincangan dalam eksperimen elektrolisis untuk leburan plumbum 2 bromida. So cikgu harap kamu boleh jawab dengan baiklah. Berjawab dengan betul lah. So kita katakan kita boleh buat kesimpulan bahawa proses elektrolisis dalam leburan plumbum bromida berlakunya tindak balas redox. Good. Bagus. So ini cikgu ingatkan baliklah. Step-step untuk kita nak terangkan apa yang berlaku. Kita senaraikan apa-apa soalan lah. Kalau ditukar leburan dia gunakan plumbum natrium pula. Plumbum 2 iodida ke, plumbum 2 klorida ke, ataupun natrium 2 bromida ke, whatever lah. Natrium 2, natrium bromida, natrium iodida ke, natrium klorida ke. Natrium 2 tu salah cikgu tu salah tadi. Okey, minta maaf. Okey, so yang pertama kita buat dulu apa ion yang hadir. Senaraikan ion dulu. Ion plumbum 2, ion bromida. Ion bergerak ke anode. Dia anion. So dia akan bergerak ke anode. Kalau dia kata tuliskan ini guna simbol. Kalau dia kata namakan. Kalau kita tuliskan ion plumbum 2 akan tuliskan ini bergerak ke katod. Persamaan setengah. Di anode, di katod. Apa pemerhatian gas perang? Kenapa? Sebab gas bromin. Pepejal kelabu terbentuk. Apa hasil dia namakan? Kalau nama kena eja. Bromin. Plumbum. Penerangan. Kenapa kita dapat bromin? Kenapa dapat bromin? Sebab dua ion bromida akan membebaskan 2 elektron. Tadi kita dah buat persamaan kimia dia kan. 2Br minus anak panah Br2 tambah 2 elektron. Jadi 2 ion bromida ni. 2 ion bromida tadi memang membebaskan asal dia tolak elektron kat sini. Tapi kita bawa dia ke sana kan. So membebaskan 2 elektron membentuk molekul bromin. Molekul ni. So fahamlah molekul mana cikgu. Manakala kat sini pula penerangan dia ion plumbum 2 dia terima 2 elektron Pb2+, gain 2 elektron menghasilkan Pb atom. So ion plumbum 2 menerima 2 elektron membentuk atom plumbum. So jenis tindak balas yang berlaku di anode pengoksidaan. Sebelum ni pun cikgu dah salah cakap. Di anode mesti berlakunya pengoksidaan. Manakala di katod tindak balas yang berlaku ialah tindak balas penurunan. Sangat senang. Belajar kimia ni mudah sahaja. Kamu je yang takut nak belajar kimia ni. Kalau cikgu tengok, senang sangat belajar kimia kan. Cikgu bagi satu contoh lain lah. Satu bagi satu contoh je kan. Kita cuba buat untuk sel elektrolisis dalam leburan natrium klorida. Natrium klorida. Natrium klorida.
So macam biasalah. Okey, ni leburan natrium klorida, kita buat sama proses dia. So kita gunakan serbuk natrium klorida lah. So kita kena buat pemanasan, masuk ke dalam mangkuk pijau, whatever, celupkan elektrod sama pada wire, pada mentol ataupun pada galvanometer. Okey. Kemudian so, kita nak tentukan apa yang berlaku. Kamu tentukan dulu mana terminal positif dia, mana terminal negatif dia, mana kathod, mana anode kan. Okey, ion hadir. So, macam tadilah ion natrium dengan ion klorida sebab dia leburan. So, tidak ada air. Tiada air, ya, ingat tu. Okey, kemudian apa ion ditarik dan ion yang dinyaskan. Okey, formula ion, dia nak formula ion. So, tulislah. Okey, ion natrium, ion klorida. Okey, ion klorida, ion natrium terbalik pula cikgu ni. Allahu akbar. Okey, persamaan setengah yang berlaku di anode dan di kathod. Baliklah. Macam biasalah. Dah ajar kan? Okey. Dan okey, tuliskan pemerhatian. Okey. Okey, di klorin. Apa klorin warna dia? Gas kuning kehijauan terbebas. Biasanya gas terbebas lah. Kan? Kalau natrium pula, logam kelabu terenap. Pepejal kelabu terenap. Okey. Dan inference dia, kalau kamu nampak gelembung gas kuning kehijauan terbebas tu, maksudnya gas klorin lah. Sebab kamu nampak dia punya persamaan kimia dia kan. Dan kamu nampak logam kelabu terenap tu, kamu tengok persamaan kimia dia, dia adalah natrium. So, logam natrium terenap. Senang sangat, simple je. Yang pentingnya kamu kena tahu cara nak tulis dia punya persamaan kimia dia, kena ingat dia punya formula ion, charge dia. Okey, so yang berlaku di anode, ion klorida akan derma 2 elektron menghasilkan gas klorin. So pengoksidaan sebab dia derma elektron. Nama pengoksidaan pun sama juga. Daripada tolak 1 kepada 0. So bertambah. Nama pengoksidaan bertambah. Rujuk kepada jadual magic tadi. Okey, manakala dekat kathod pula ion natrium. So dia positif, dia pun terima elektron. Terima elektron proses penurunan. So penurunan dari segi elektron akan terima elektron. So membentuk atom natrium. So tengok dari segi nama pengoksidaan pun boleh. Positif 1 kepada 0. So dia berkurang. So nama pengoksidaan berkurang, confirm dengan jelaslah dia proses penurunan. So ion natrium mengalami penurunan, ion klorida mengalami pengoksidaan. So ada proses pengoksidaan, ada proses penurunan. So elektrolisis leburan natrium klorida juga merupakan satu contoh tindak balas redox. Okey, tindak balas redox. Okey, ya, kita pergi kepada aktiviti ya, aktiviti. Okey, dia kata dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai, ramalkan pemerhatian dan terangkan bagaimana hasil elektrolisis terbentuk pada anode dan kathod bagi leburan zinc oksida. Okey, tengok leburan zinc oksida. Dan juga yang kedua, leburan, leburan ya, macam fokus pasal leburan lah, magnesium klorida. Okey, kita tengok macam mana kita nak ramalkan pemerhatian dan terangkan hasil. Okey, so kita buat dalam bentuk jadual lah. Kamu boleh buat jadual. Okey, kamu pula masing-masing boleh buat lah ya. Okey, so leburan zinc klorida kamu boleh buat dalam bentuk kotak pun boleh lah. Leburan zinc klorida, zinc oksida. Aduh, cikgu ni ya. Zinc oksida, ZNO. So, kamu tengok apa yang berlaku di, buatlah. Okey, anode, kathod. Okey ya. So, dia nak dari segi pemerhatian dia kan. Pemerhatian di anode dan di kathod. Okay, sebelum kita buat pemerhatian di anode di kathod, kita kena senaraikan lah macam tadi cikgu ajar tadi. Apa senaraikan, apa ion yang hadir dalam zinc, leburan zinc oksida. Okay, ya. So, cikgu buat kat tepi ni. Okay, leburan zinc oksida dia mengandungi ion zinc dan ion oksida. So, ni adalah kation. So, dia akan bergerak ke kathod. Ini adalah anion bergerak ke anode. So, kalau kita tengokkan persamaan dia. Okey. Okey ya. So, di kathod, cation, Zn ion zinc 2+ akan terima 2 elektron menghasilkan atom zinc. Okey. Itu yang persamaan setengah di kathod. Manakala di anode,
O tolak 2 tolak elektron menghasilkan oksigen. So sini O2. So kita letak sini, sini baru 1 O tapi charge tolak 2. So letak 2 kat sini. So 2 kali dengan tolak 2 kat sini mesti tolak 4. So kita buat sekali lagi. 2 O tolak 2. Anak panah O2 tambah 4 elektron. Okay, so ini persamaan setengah yang berlaku di anode dan persamaan setengah yang berlaku di katod. Okey, cuma dia tanya apa pemerhatian dia. Okey, pemerhatian di anode inilah ni hasil dia, rujuk kepada hasil. So hasil kita nampaklah hasilnya adalah gas oksigen tapi dia nak pemerhatian. Pemerhatian. Okey, so pemerhatian kalau oksigen gas, apa yang kita nampak? Gas tak berwarna terbebas. Okey, gas tak berwarna, tulis gas yang tak berwarna terbebas. Okey. Okey. Okey, manakala apa yang kamu nampak hasil ya di dekat katod, okey hasil dia zinc. Okey, apa yang kita nampak kalau zinc warna apa zinc? Okey, pepejal kelabu terenap. Pepejal kelabu terenap. Okey, berdasarkan kita akan menampak ada zinc. Okey, yang kita nampak ini adalah oksigen. Gas yang tak berwarna terbebas, pepejal kelabu terenap. Okey, itu dari segi pemerhatian. Kemudian dia suruh kita terangkan hasil yang kita nampak tadilah. So kat sini kita buat penerangan lah. Penerangan dia, macam mana kamu dapat gas oksigen tu. Kamu bagi tahulah penerangan dia ialah okey, dua ion oksida. Okey, 2 ion oksida okey membebaskan ataupun menderma berapa elektron? 4 elektron. Menderma 4 elektron. Okey. Okey, membentuk molekul oksigen. Membentuk molekul oksigen. So itulah penerangan dia. Sebab tu kamu dapat oksigen kat sini kan. Okay, itulah penerangan dia. Okay, kalau kat sini pula apa penerangan dia? So penerangan untuk zinc tadi, penerangannya adalah ion zinc lah. Penerangan saya tulis kat sini sebab tak muat ya. Ion zinc menerima lah. Okay, ion zinc menerima berapa elektron? 2 elektron. 2 elektron. Okey, membentuk atom zinc. Membentuk atom kena sebut atom tau. Atom zinc. Okey, itu penerangan yang berlaku di katod dan ini penerangan yang berlaku di anode. Apa pemerhatian dia? Okey, sudah diterangkan dekat sinilah. Okey, itu untuk leburan zinc oksida. Leburan zinc oksida. Okey, untuk soalan pertama cikgu dah terangkan pada kamu, kita dah bincangkan. Okey, kita pergi kepada yang kedua pula. Okey, itu tadi kita gunakan leburan magnesium klorida. Okey, leburan magnesium klorida. Okey, so sama juga tadi lah. Kita tengok apa yang terdapat, apa ion yang hadir dalam leburan magnesium klorida. So, ion magnesium dan ion klorida. So, ion magnesium ni akan ditarik ke katod sebab dia kation kan. Okay. So, ion klorida ni akan ditarik ke anode. So, di sana apa yang berlaku, kita buat dulu, baru kita buat penerangan, tak risau. So, magnesium ion akan menerima 2 elektron untuk menghasilkan atom magnesium. Manakala ion klorida akan derma elektron menghasilkan molekul klorin. So, sini ada 2, kita put here 2, letak sini pun 2. So, 2Cl minus. Persamaan kimia ni dah berpuluh-puluh kali dah kamu buatnya. Okay. So, ini kamu akan perhatikan, ini hasil dia, magnesium di katod, manakala gas klorin di anode. Okey ya. So, kita pergi kepada pemerhatian. Dia nak pemerhatian. Pemerhatian
untuk di katot lah ya, di katot kita tengok pepejal kelabu lah, buat magnesium warna dia kelabu kan. So pepejal kelabu terenap. Okey, tu dia punya pemerhatian. Sebab apa? Dia inference dia logam magnesium terhasil lah. Itu inference. Dia nak pemerhatian. Okey. Kemudian kita nak buat penerangan. Okey, penerangan. Kenapa kamu dapat magnesium? Okey, kat sini ion magnesium. Okey, kita sebut ni ion magnesium lah ni. Ion magnesium akan menerima 2 elektron. 2 elektron. Okey, membentuk atom magnesium. Senang je. Kalau kamu nak kaitkan dengan proses pengoksidaan penurunan, kalau terima proses penurunan lah. So, ada ion magnesium mengalami penurunan. Okey. Okey, kita cerita pasal apa yang berlaku, apa pemerhatian dia di anode. So, klorin, gas kuning kehijauan terbebas. Okey, gas kuning kehijauan terbebas. Okey, itu dia punya pemerhatian dia. Okey, penerangan pasal macam mana kita dapat gas klorin tu. Okey, jadi ni kan ni 2 ion klorida, 2 ion klorida menderma ya, menderma ni. Menderma 2 elektron. Okey, menderma 2 elektron membentuk molekul klorin. Membentuk molekul klorin. So, itulah aktiviti yang cikgu dah bincang dengan kamu. Okey, harap kamu faham. Okey, so insyaAllah apa-apa yang tak faham, nanti kelas tutorial kamu tanya dengan cikgu kimia kamu masing-masing lah. Okey ya, jadi cikgu akan berhenti kat sini untuk next. Okey, kita punya faktor-faktor yang cikgu tadi pasal elektrolisis untuk larutan. Cikgu layankan cover ya. So cikgu berhenti kat sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey.